Untuk perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama Anisha Dolus dan antara fokus isu kebangkrapan penjawat awam. Terus dengan laporannya. Silakan, Anne. Ya, baik, Otto. Kira-kira 2% penjawat awam di Sabah berusia lingkungan 30-an dan 40-an direkodkan berdepan masalah bankrupt yang melibatkan kes yang didaftarkan di Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau. Statistik tersebut didedahkan Pengarah Insolvensi Sabah, Muhammad Nazri Omran. Kepada penjawat awam yang mungkin menghadapi masalah kewangan, saya uruslah pentadbiran kewangan anda sebelum terjerumus dengan kebangkrapan. Dan kepada mereka yang telah diisytiharkan kebangkrapan, teruslah berhubung dengan Jabatan Insolvensi Malaysia kerana kami boleh memberi jalan penyelesaian yang lebih tepat. Beliau menyatakannya kepada RTM selepas menyampaikan taklimat kesedaran insolvensi Jabatan Penyiaran Malaysia di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan sama, Muhammad Nazri memaklumkan pihaknya akan mengadakan jelajah insolvensi kali kedua pada Disember depan ke beberapa lokasi di bahagian utara Sabah. Tahun lepas, jelajah sama diadakan di beberapa daerah iaitu Kota Kinabalu, Penampang, Papar, Kuala Penyu dan Beaufort. Melihat kepada sambutan masyarakat terhadap jelajah berkenaan, katanya terdapat peningkatan kesedaran dalam kalangan masyarakat untuk hadir mendapatkan perkhidmatan yang disediakan Jabatan Insolvensi. Jabatan Insolvensi merupakan sebuah agensi kerajaan yang diberi peranan untuk mentadbir hal ehwal kes-kes kebangkrapan serta hal ehwal individu yang diisytiharkan bankrupt. Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu membenarkan perintah reman selama 6 hari terhadap 3 anggota penguatkuasa sebuah jabatan kerajaan. Perintah reman tersebut bagi membantu siasatan berhubung sindiket pemalsuan pembaharuan pasport atau pasport terbang di negeri ini. Permohonan riman diluluskan oleh Magistrate Wan Farah Fariza Wan Ghazali. Kesemua suspek lelaki berusia lingkungan 40-an hingga 50-an itu ditahan kira-kira pukul 2 petang semalam ketika hadir memberi keterangan di Pejabat SPRM Sabah. Dalam kenyataan Pengarah SPRM Sabah, Dato' S. Karunaniti, mereka disyaki menerima rasuah kira-kira RM300,000 daripada sindiket pasport terbang yang dipercayai bergerak aktif sejak tahun lepas. Siasatan awal mendapati 100 pemohon terlibat dan modus operandi adalah dengan memalsukan tanda tangan penerima serta memanipulasi sistem cap jari pemohon. Beliau tidak menolak kemungkinan beberapa tangkapan susulan akan dibuat. Tiada lagi keluhan penduduk di daerah kecil Pegalungan Nabawan yang sebelum ini terpaksa melalui jalan balak yang mencabar serta membahayakan keselamatan dan nyawa. Kesukaran itu bakal berakhir apabila jalan raya berturap sepulut Pegalungan sejauh 46 km disiapkan menjelang tahun depan. Dulis Simon ada laporannya. Di sini tidak ramai yang mampu menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Selain jalan balak, alternatif lain adalah menyusuri Sungai Logongon menggunakan bot untuk ke Pekan Nabawan, seterusnya ke Keningau atau Kota Kinabalu. Pilihan lain adalah berjalan kaki. Banding dengan dulu, kami hanya menaiki bot dan ada yang jalan kaki. Itu pun kami kadang-kadang tidur di tengah jalan. Jadi syukurlah pada hari ini menjadi kenyataan sampai kepada kami yang sukar sekali mendapat jalan raya. Ini dapat meningkatkan sosioekonomi kami, terutama penduduk yang B40. Dulu punya mentu macam mau melingkang-lingkang itu kepala di kereta, makin panas kalau yang dulu. Sekarang oke sudah. Terima kasih kepada Dato' untuk menolong kami, membantu membagi kami jalan raya dan baik. Aspal sampai di Pegalungan sudah. Kalau dulu susah, dari Batul sampai Salung, kalau air kecil itu sama lipas. Sekarang ada perubahan, sudah dari Batul sampai sini, okeylah. Kalau boleh,
jalan raya ini akan sampai di Kampung Bantul lah, perbatasan Indonesia-Malaysia. Yang dari Bantul sampai Pegalungan sangat berbahaya. Kami punya perjalanan pakai bot. Ya, keadaan ombaknya besar. Projek seterusnya adalah pembinaan Jalan Raya Berturap Pekan Pegalungan, Tinanduk ke Pekan Pensiangan dan Pekan Pegalungan ke Kampung Bantul, berampiran sempadan Kalimantan, Indonesia. Walaupun berada di kawasan yang terpencil, dia tidak akan ketinggalan daripada menikmati pembangunan yang dibawa daripada kerajaan. Maka saya akan terus memantau kerja di sini untuk memastikan bahawa projek ini dilaksanakan dengan baik dan dia akan bawa manfaat kepada rakyat. Semua kos penurapan jalan raya ini melibatkan kos hampir 1 bilion ringgit. Datuk Ate yang juga Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan turut menjelaskan melalui jalan berturap bakal memudahkan masyarakat mengeluarkan pelbagai hasil pertanian masing-masing. Jelaslah harapan penduduk di sini agar semua kemudahan dan keperluan asas yang diimpikan bakal direalisasikan sekaligus membantu meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Duli Simon, RTM. Institut Latihan Perindustrian Kota Kinabalu ILPKK menandatangani memorandum kerjasama antara syarikat Saleh Truck bagi melaksana program akademi dalam industri. Menerusi program itu, ILPKK berperanan sebagai penyedia latihan manakala syarikat berkenaan menyediakan platform industri yang praktikal dan relevan. Menurut pengarah ILPKK Teknologi Sudirman Hamada, kerjasama itu mencerminkan komitmen bersama dalam memajukan industri automotif dan logistik negara. Beliau yakin program berkenaan akan meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pekerja sekaligus meningkatkan kualiti dan kecekapan kerja di syarikat tersebut yang merupakan syarikat pertama di Sabah yang melaksana inisiatif tersebut. Selain itu, ia juga membantu tenaga kerja untuk bersedia menghadapi cabaran industri dengan lebih baik. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus bersama Otto dalam berita wilayah untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Otto. Terima kasih, Anne, langsung dari Sabah.